dan selamat sejahtera. Okay, bertemu kita lagi dalam kelas Reka Bentuk dan Teknologi tahun 5. Okay, kita sambung lagi pembelajaran kita dalam Reka Bentuk Pertanian. Okay, sebelum kita teruskan pembelajaran, kita tengok standard kandungan. Yang pertama 7.1 Reka Bentuk Teknologi Pertanian Bandar. Okay, standard pembelajaran kita ialah 7.1.2 menjelaskan sistem penanaman secara takungan dalam pertanian bandar. Okey, kita tengok jenis sistem takungan. Okey, pelbagai sistem penanaman digunakan dalam aktiviti pertanian bandar. Antaranya ialah sistem penanaman secara takungan. Sistem tersebut ialah hasil inovasi yang diubah sesuai dengan teknologi persekitaran, keperluan semasa dan dapat dijalankan di kawasan terhad. Jadi, jenis sistem takungan ni bersesuaian dengan aktiviti pertanian bandar. Okey, macam cikgu terangkan pertanian bandar pada minggu lepas kan. Awak tahu macam mana kan? Okey, hari ni kita nak belajar jenis sistem takungan pula. Okey, kita tengok apa yang dikatakan jenis sistem takungan tu. Ada berapa jenis? Okey, yang pertama hidroponik, iaitu kultur air. Maksud kita guna air sahaja tanpa menggunakan tanah. Okey, tengok dia punya fungsi, dia punya penerangan dia tidak menggunakan tanah, menggunakan air sebagai medium penanaman. Okey, nampak? Ada oksigen, ada hidrogen kan? Okey, tanpa menggunakan tanah. Okey, kita tengok hidroponik ni pun dia ada terbahagi juga kepada dua, iaitu kultur air dalam. Okey, itu tanpa kitaran semula. Maksud kita guna air yang sama je tanpa kitaran. Okey, yang kedua, kultur air dalam dengan kitaran semula. Okey, awak boleh tengok, boleh rujuk buku teks awak muka surat 69 kalau awak nak tengok. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok yang kedua pula, aquaponik. Okey, tadi hidroponik, sekarang aquaponik pula. Okey, aquaponik ialah menggabungkan ternakan ikan dengan tanaman sayuran. Okey, aquaponik pula kita menggunakan ternakan ikan dengan tanaman sayuran. Okey, cuba tengok rajah kat sebelah ni. Okey, ataupun awak boleh rujuk buku teks awak muka surat 69. Okey, tengok. Kat atas tu raga tanaman. Okey, ada tanaman di atas. Lepas tu ada salur air keluar. Larutan nutrien daripada tinja ikan. Okey, bawah tangki ikan, pam. Okey, salur air masuk. Okey, air masuk. Okey, lepas tu ada ikan kat bawah tu kan. Okey, lepas tu ada salur air keluar naik ke ke pokok tu. Okey, atas tu tanaman, lepas tu ada palung penanaman. Jadi kita panggil ni penanaman secara kitaran semula. Bukan secara kitaran semula. Okey, ni maksudnya tanaman ni secara aquaponik. Okey, menggabungkan ternakan ikan dengan tanaman sayuran. Okey, kita tengok contoh dia. Okey, contoh tanaman sayuran secara aquaponik. Okey, mungkin awak pernah tengok kat mana-mana. Okey, bawah tu ada ikan dan di atas dia ada tanaman. Okey, jadi dia mendapat nutrien-nutrien tu daripada ikan tu. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, yang ketiga, bekas pengairan kendiri. Okey, dia mempunyai 3 ruang berasingan, iaitu takung air, ruang partikel kapilari dan ruang penanaman. Okey, kalau awak tengok buku teks pun boleh rujuk muka surat 69. Okey, yang kita belajar tadi, yang pertama A kan, hidroponik, kultur air. Okey, dalam hidroponik tu dia terbahagi pula kepada 2. Kultur air dalam tanpa kitaran semula dan kultur air dalam dengan kitaran semula. Lepas tu kita belajar aquaponik. Aquaponik, okey, menggabungkan ternakan ikan dengan tanaman sayuran. Okey, bawah dia ada ikan dan atas dia ada tanaman. Okey, yang ketiga, bekas pengairan kendiri. Okey, macam ni. Okey, ni pun tanpa menggunakan tanah juga. Okey, kita tengok.
Okey, dalam bekas pengairan kendiri ni kita ada 3 ruang berasingan, iaitu takung air, ruang partikel kapilari dan ruang penanaman. Kita tengok dalam ni cara sistem takungan berfungsi. Okey, penanaman secara takungan ialah sistem penanaman di dalam bekas atau takungan yang direka khas bagi membekalkan air dan nutrien secara terkawal. Okey, tengok. Okey, pertama sekali kita tengok bekas pengairan kendiri. Okey, awak boleh rujuk buku teks awak muka surat 70. Okey, tengok kat atas tu kan ada bekas pengairan kendiri. Okey, bekas pengairan kendiri, okey tengok di atas dia ada penanda aras. Okey, air, saluran air, ruang medium, ruang partikel kapilari, ruang air, lubang tumpah air. Lubang limpah air dekat bawah tu. Okey. Ni merupakan bekas pengairan kendiri. Okey, seterusnya kita tengok fungsi bekas pengairan kendiri, fungsi dia. Okey, awak tengok yang atas tu, ikut anak panah tu. Penanda aras air ni akan menunjukkan aras air dalam takungan penanaman tersebut. Okey, dia tunjuk aras air dia cukup ke tak cukup. Okey, saluran air digunakan untuk mengisi air nutrien ke dalam takungan. Okey, maksudnya benda tu kita isi air untuk mengisi air nutrien ke dalam takungan. Okey. Seterusnya awak tengok yang bawah tu, air di bahagian bawah akan naik ke bahagian medium melalui bahan yang boleh menyerap air. Okey, tengok ni contoh kapilari ialah leca, tempurung kelapa sawit dan tali mok. Okey, contoh kapilari. Okey, tadi kita ada tunjukkan kapilari. Okey, kapilari tu biasa ialah leca, tempurung kelapa sawit dan tali mok. Boleh guna. Okey. Kita boleh guna benda tu untuk menyerap air kan. Okey. Seterusnya kita tengok. Okey, kutur air dalam. Okey, awak boleh tengok muka surat 71. Okey, kutur air dalam ni tadi kita tengok penggunaan dalam tanpa kitaran semula. Okey, kita tahu kan yang pertama tadi kita belajar tentang penanaman secara hidroponik. Okey, tengok pokok sayuran ditanam dalam raga tanaman, penutup takungan untuk memegang raga tanaman dan mengelakkan larutan nutrien terdedah kepada cahaya matahari, takung untuk mengisi larutan nutrien. Okey, ini merupakan cara penanaman tanpa kitaran semula. Okey, ni biasa. Asyik rasa awak pun biasa tengok. Mungkin awak pun pernah buat benda ni dengan keluarga awak. Okey, ni kita panggil penanaman secara hidroponik. Seterusnya, dia tengok. Ini fungsi sistem takungan kutu air dalam tanpa kitaran semula. Okey, yang pertama, larutan nutrien berada dalam takungan berkeadaan statik, tidak dikitar semula. Okey, maksud dia tak dikitar semula, membekalkan nutrien secara nutrien kepada tumbuhan. Okey. Akar pokok mestilah terendam dalam larutan nutrien untuk menyerap nutrien yang dibekalkan. Jadi akar tu dia akan terkena kepada larutan nutrien tu untuk menyerap nutrien yang dibekalkan. Raga tanaman bekas untuk meletakkan pokok yang ditanam. Okey. Seterusnya kita tengok kutur dalam air. Kutur air dalam. Okey, dengan kitaran semula. Okey, ni dengan kitaran semula. Tadi tanpa kitaran semula. Okey, kita tengok dengan kitaran semula. Okey, macam mana fungsi dia? Okey, dia ada yang pertama, salur air masuk. Ada salur air masuk. Okey, ada pemasa, ada pump. Okey, dia ada masa dia. Lepas tu tangki air nutrien. Okey, salur air keluar. Palung tanaman raga. Okey, jadi air tu sentiasa dikitar semula. Okey.
kita tengok dia punya fungsi sistem takungan ni, kutur air dalam dengan kitaran semula. Okey, contoh. Okey, dalam gambar ni macam contoh yang sebenar lah, yang orang lakukan di rumah atau di tempat-tempat penanaman. Okey, larutan nitren akan dipam ke dalam palung tanaman dan mengalirkan semula ke dalam takungan nitren di kitar semula. Okey, tu nampak pipe-pipe yang tadi kan. Okey, ni salur air masuk. Okey. Jadi penanaman yang menggunakan secara hidroponik ni senang untuk dilakukan di rumah atau secara pertanian bandar kan. Awak boleh lakukan semua ni di rumah, tapi perlu meminta awak punya bantuan daripada ibu dan ayah awak dah dulu kan. Okey, seterusnya. Okey, untuk hari ini kita belajar 3 sahaja. Okey, yang pertama sistem hidroponik kan, yang kedua aquaponik, dan yang ketiga bekas pengairan kendiri. Okey. Tadi kita cikgu dah terangkan hidroponik ada 2, tanpa kitaran semula dan dengan kitaran semula. Okey, aquaponik atau gunakan menggabungkan ternakan ikan dengan tanaman sayuran. Okey, dan satu lagi bekas pengairan kendiri kan. Semua cara tanaman ini tidak menggunakan tanah, hanya menggunakan sistem takungan. Okey, jadi takungan tu memerlukan air. Okey, untuk hari ini cikgu minta kamu salin nota di dalam buku kamu, iaitu yang pertama sekali. Okey, muka surat 69. Awak boleh tengok hidroponik kan, kutur air. Awak boleh salin dalam muka surat 69. Kemudian awak boleh salin muka surat 70, bekas pengairan kendiri. Okey, bersama fungsi dia. Kemudian muka surat 71 pula, kutur air dalam tanpa kitaran semula beserta fungsi. Dan akhir sekali, kutur air dalam dengan kitaran semula beserta fungsi dia. Okey, cikgu harap awak boleh memahami. Okey, sebelum kita lakukan tugasan yang seterusnya, okey, awak memahami dulu apa yang dikatakan dengan sistem takungan. Okey, jadi awak ingat je 3 benda tu, iaitu hidroponik, aquaponik dan pengairan dan bekas pengairan kendiri. Okey, cikgu harap awak boleh faham. Dan jika awak tak faham, awak boleh rujuk balik buku teks, baca bagi faham kan. Okey. Okey, sekian saja kelas kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.